Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para penonton, khususnya muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua lagi dalam rancangan Permata Iman untuk keluarannya pada kali ini. InsyaAllah untuk episod kali ini kita akan membincangkan mengenai dengan cabaran hadis masa kini. Bersama saya dalam siaran pada kali ini ialah pelajar-pelajar, siswi-siswi daripada College University Perguruan Ugama Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustazah yang dikasihi semua? Alhamdulillah sehat. Baiklah, kita ni sepertinya ustazah tadi tu pada hari ini insya-Allah akan sama-sama membincangkan mengenai dengan hadis dan cabarannya tu. Tahu kan tu arti hadis Tahu Bah, sebelum kita ni memulakan apa yang akan kita ni pelajari hari ini, ada siapa-siapa boleh bagi pendapat mengenai dengan bentuk cabaran yang hadis hadapi pada hari ini? Ada? Ada yang akan menjawab? Ada yang akan menjawab? Ustazah, bolehkah kita ni menganggap hadis maudhu' itu sebagai cabaran pada masa kini? Okey, terima kasih Adawiyah. Nurul Adawiyah. Adawiyah. Ya, Adawiyahnya ada yang dinamakan hadis maudhu'. Hadis maudhu' tu boleh kira cabaran. Apa arti hadis maudhu' ni? Hadis palsu. Hadis yang bukan hadis. Itu artinya, maknanya hadis sebab sangkaan orang yang menyebarkan itu ya hadis, tetapi sebenarnya bukan hadis. Jadi tidak boleh dinisbahkan kepada baginda Nabi SAW, kan toh? Artinya sama je macam kita ni berbohong, berdusta kepada baginda Nabi SAW. Itu yang tidak boleh. Sebab itu kita ni ada pernah dalam rancangan yang sama ni membincangkan mengenai hadis maudhu', hukumnya dan sebagainya. Mengenai dengan hadis maudhu' ni, ya saya katakan itu adalah salah satu cabaran kepada hadis masa ini. Sebab ia dari dulu sampai masa ini ia tetap menjadi cabaran. Sebabnya ia mesti tersebar. Dan tugas kita ni ialah untuk mempertahankan hadis baginda Nabi SAW yang agung ini. Kenapa hadis ini mesti dipertahankan, Ustazah? Sebab sumber rujukan yang paling tinggi dalam perundangan Islam apa? Al-Quran kan? Lepas Al-Quran? Hadis. Kita ni beramal, kita ni beribadah supaya diterima oleh Allah berpandukan Al-Quran dan sunnah, kan tu? Dia juga kita ni berpandukan bila sunnah. Sunnah ialah juga dipanggil hadis, kan tu? Istilah lain bagi hadis. Dia juga kita ni menggunakan rujukan tadi sembahyang, rujukan tadi puasa tu yang palsu. Dia kata ni mau, kan tu kan? Sebab itu kita ni mesti menjaga hadis daripada ia dicemari oleh hadis-hadis yang palsuan ni. Okey, hadis-hadis yang palsuan ni. Boleh faham Ustazah? Ada soalan lain? Ustazah. Silakan. Ustazah, apa kesan atau implikasi dalam mengamalkan hadis palsu ini arah akidah kita ni? Terima kasih. Bagus soalannya tu. Kalau kita ni Ustazah mengamalkan, apa ia punya efeknya kata ni? Apa ia punya kesan arah hidup kita ni? Untuk akidah sangat bahaya sebab kita ni mempercayai sesuatu yang bukan asli, yang bukan sahih datang daripada baginda Nabi SAW. Sedangkan kalau barang pun mana tadi mau makan yang palsu, kan? Kita ni mau, mesti kita ni mau yang asli tu kalau boleh. Cuma tu. Dan yang asli itu tetaplah ia punya ketulinannya tu tinggi, ia punya nilainya tu, kan tu. Apatah lagi dalam beragama. Jadi untuk akidah ni mesti kuat. Bila akidah kita ni wal-iazubillah luntur, hancur, ibadah lain tu dia lagi punya orang berpedah macam tu. Kuranglah faedahnya. Jadi beramal, beribadah tetapi bersandarkan hadis yang palsu. Kamu rasa kena kira hendak ibadahnya? Indah kan? Sebab ia anda merujuk benda yang Saya bagi contoh, ada satu hadis yang memang masyhur. Sampai masa ini banyak orang menggunakan, mungkin niatnya baiklah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka ia telah kenal Tuhannya.
Jadi macam dia payah anda payah kata ni mengenal belajar beriman dengan Allah, nanti anda payah kenal diri sendiri, kenal je tu nama kah apakah macam tu, tinggal di mana, kenal diri sendiri, sudah tentu ya. Macam tu ganya. Ini hadis ini ditulis di apa namanya ni, diberi peringatan oleh para ulama seperti Ibnul Jauzi dan sebagainya dalam kurun-kurun yang dulu, sudah kurun ke-6 Hijrah dan sebagainya tu sampai hari ini, tapi masih ada orang menggunakan. Sama ada jahil atau sengaja dengan bukannya tujuan dia bagus tau, mungkin tujuannya bagus pulang, tapi ia bercanggah dengan nas ataupun teks asal yang sahih. Tadi kena suruh mengenal Allah, kan tu mengenal Rasulullah, kasih kepada keluarga-keluarga baginda Rasulullah. Bukan mengenal diri cukup. Jadi implikasinya tu bila kita ni mempercayai sesuatu yang indah benar, menyandarkannya kepada agama, tu di sana tu tentulah macam mana tadi kalau percaya anda payah mengenal Rasulullah, bertentangan kan tu. Jadi implikasinya kepada akidah sangat bahayalah tu. Macam tu. Ada lagi soalan lain? Ustazah, adakah selain bab akidah dibolehkan mengamalkan hadis palsu? Jawapannya indah boleh juga. Masih indah boleh. Namanya joya palsu sebab dalam kebahagian hadis ia ada sahih kan tu. Yang asalnya ia memang hadis yang maqbul, hadis yang mardudnya tu. Hadis yang diterima, hadis yang ditolak. Dua saja. Ya dua saja pembahagiannya. Dalam yang diterima ni ada hadis namanya sahih. Yang masa ni pembahagian masa ni tu. Ada namanya hasan kan tu. Ada namanya dhaif. Dhaif tu ada lagi pembahagiannya. Ada yang dhaifnya tu indah berapa teruk. Ia masih boleh diterima. Masih masuk dalam yang boleh diterima tu. Ada hadis dhaif yang sangat dhaif sehingga terkeluar daripada hadis yang boleh diterima, maka dikeseringkan. Tetapi ada satu yang memang langsung dah dapat diterima. Termasuklah tadi hadis yang terlalu dhaif. Dhaifnya tu indah dapat lagi diangkat. Itu dalam barangkali anak-anak ustazah ni ada belajar namanya ulum hadis. Dalam ulum hadis ada tu. Kita ni ada diberitahu kriteria, ciri-ciri hadis-hadis yang boleh diangkat yang dhaif itu kena indah semua. Tapi yang terlalu dhaif itu ia kepada kategori sebelah tadi yang ditolak. Sebabnya apa ustazah? Sebabnya perawi-perawinya tu kadang ada yang terlalu dhaif, bermasalah. Kemudian yang tentu ditolak, bahagian yang satu tu yang tentu ditolak, tentulah yang bukan hadis, yang hadis palsu yang macam ni, itu tentu ditolak. Jadi apapun, untuk apapun ceritanya, indah boleh dipakai. Kalau dhaif yang sikit-sikit yang boleh diangkat menjadi hasan li ghairihi, ada bab yang boleh dipakai, bukan bab ahkam lah, bab lain yang boleh dipakai. Tetapi kalau ia sudah indah boleh lagi dimaafkannya kata ni kerana bila diselidiki mempunyai masalah-masalah tertentu yang indah dapat diangkat, dinaikkan derajatnya, ditolak terus. Hadis maudhu' macam yang kita disebutkan tadi itu dalam apapun, akidah kah, ibadah kah, saja-sajakan bercerita kah, masih indah dapat. Sebab berbohong kepada baginda Nabi indah sama tu, berbohong sama ni kawan-kawan ni berkelakar main-main, indah sama. Para ulama muhaddis yang memang tegas dengan perkara ini, sekali saja berbohong, baibun kan, dah baibun nya kata ni, sudah semua riwayat-riwayat yang tertolak. Seorang faham sanad kan perawi, kan ada dia punya rantaian sanad itu. Salah seorang daripadanya memang penipu tu bukan penipu macam Masani yang menipu bank, enggak. Sikit saja ia berkelakar, ia main-main, ia pernah meriwayatkan benda yang indah benar, bukan sengaja pebaik. Tetapi para ulama melihat tu profil sanad seorang-seorang itu dilihatnya tu bah. Sudahnya. Lain kali kalau hadis datang dari dia tolak, terus. Bukan senang. Jadi misalnya akidah anda boleh, kalau dalam ibadah pun dah boleh, dalam apa pun dah boleh. Contoh dalam ibadah, ini selalu ni, kita ni pun ada mendengar barangkalinya ada orang mengatakan jangan jangan bercakap banyak dalam masjid, kononnya bab agama lah. Jangan bercakap dalam masjidnya. Kalau bercakap dalam masjid ini urusan dunia makanya lepas satu sia-sianya ibadahnya 40 tahun. Bila dicek benda tu dah ada. Bila dicek benda tu palsu.
Tapi bagus pulang nasihatnya tu bukan mengatakan dia boleh bukan mengatakan boleh bercerita di masjid, bukan bilang macam itu. Ya, yang kan kita lihat kriteria ini yang menjadi cabaran ini, boleh hendak disanadkan, boleh hendak dinasabkan, boleh hendak disandarkan kepada baginda Nabi SAW. Masalahnya di sana bukan pasal isi kandungan yang akan disampaikannya tu bah. Teks satu bagus pulang teguran, jangan cerita pasal dunia di masjid ini dah boleh. Dia sambungnya dia, kalau kamu macam maninya 40 tahun dah nak terima ibadatmu. Bab hukum, bab perkara-perkara yang macam mana ni, macam ibadat apa ni, mana boleh buat cerita kan? Kita ni bersandarkan ke baginda Nabi SAW je tu. Apa yang disampaikannya yang sahih, atau yang kita ni sampaikan. Dia boleh kena tambah walaupun dia baik bah. Mana boleh ditambah-tambah. Jadi benda tu ia memberi impak. Jadi kadang ibadahnya pun danut cuma tu bah. Dia mengikut apa yang sebenar, timbul sekarang menjadi bid'ah dan sebagainya. Itu cabaran tu. Ya kadang niat tu lurus pulang menagur. Boleh yang menagur macam cakap macam ni di sini dah bisa di masjid macam tu. Dan dapat disebut ni Nabi pernah berpasan ni. Bukan semua yang baik-baik direka-reka, tetapi yang baik sandar-sandar pada Nabi boleh dah boleh. Macam kata ni bah, kalau siapa ni ada wiyah bercerita no. Ia sebenarnya dia bercerita. Dia je suka kali tu dia pernah bercerita tu nya macam tu. Macam mendustakan bah macam tu kan, membohongi. Jadi perkaraan ni tani sandarkan kepada insan paling agung. Bolehkah macam tu? Walaupun niat kita ni kan baik kan tu jadi hati-hati. Di sana ia punya cabaran memang ada. Tadi menggunakan hadis palsu itu memang ada. Dan ia akan berterusan. Dan kita ni seboleh-bolehnya mengekang benda itu. Seperti mana para ulama, seperti mana Imam Bukhari yang dulu-dulu cuba untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih dan cuba untuk memberi kriteria apa-apa yang palsu. Kerana apa yang palsu dulu dibukukan. Tapi apa yang palsu masa yang kena buat adalah sampai dibukukan tu. Jadi pada hari ini kita ni melihat cabaran itu masih ada. Dan kita ni telah mengetahui kalau cirinya macam mana, kita dah bincangkan sebelum ini. Maka kalau cirinya macam itu, apa namanya ni, kita ni jangan dulu ikut untuk menyampaikan. Jadi benda ni walaupun ia isu lamanya orang, isu lama ni zaman Nabi pun setelah wafat Nabi terutamanya ia makin berkembang, tapi dengan keadaan masa ini lagi makin berkembang. So ia sentiasa menjadi cabaran kepada perundangan Islam yang tinggi, iaitu kepada hadis Nabi SAW. Hadis maudhu' adalah cabaran kepada hadis yang sahih. Macam tu. Faham? Yang lain semua faham? Okey, alhamdulillah. Kalau sekiranya semua sudah memahami, maka kita ni sama-sama menjaga ketulinan hadis ini. Bukan hanya yang kata ni ia benar, ia bukan apa namanya ni seperti mukjizat Al-Quran, tetapi Al-Quran diterangkan oleh hadis. Artinya kalau kita ni salah faham arah hadis, salah tak kita ni punya fahaman kepada Al-Quran. Jadi ia sentiasa sama-sama berhajat bah. Kan nas Al-Quran itu kan ia padat dan indah mendetail. Indah terperinci kan. Jadi ia disampaikan lagi dengan sunnah, dengan hadis baginda Nabi SAW. Baru kita ni faham. Kalau anda datang ni tahu macam mana sembahyang. Kalau anda datang ni tahu berapa waktu. Dan sebagainya, ibadah lain dan sebagainya tu. Kalau orang meninggal umpamanya, apa kan dibuat ni meninggalannya? Apa kan dibuat? Tanam terus, tidak. Yang mengajar hadis. Dan hadis itu kita ni lihat adalah hadis, kena betulkan hadis yang sahih. Okey. Jadi bila Nabi mengajarkan benda-benda yang sahih daripada hadisnya, daripada sunnahnya, itu yang kita ni ikut. Itu yang kita ni ikut. Benda-benda baik yang lain itu, kalau kita tahu ya baik, boleh disampaikan, tetapi hati-hati menyandarkan kepada baginda Nabi SAW. Ini kadang-kadang kita ni lihat, kadang mudah bah lidah tu. Nabi pesannya mesti makan sebelum waktu maghribnya, cuma tu. Kalau indah macam tu lah, buat-buat macam tu. Jangan terlalu mudah untuk menyandarkan perkara itu. Ditakuti terjebak kepada peringatan yang paling keras, iaitu siapa yang berbohong kepada Nabi, wal'ayazubillah, tempatnya di api neraka. Wal'ayazubillah, kalau sengaja. Jadi hadis maudhu' boleh disampaikan hanya untuk peringatan. Hanya untuk kita ni memberi peringatan, bukan untuk menjadi rujukan beribadah. Dan bila menyampaikan, jangan berhenti singanan sana, sampaikan ini jangan dipakai ni je. Ini ia palsu ni je, beritahu macam itu. Okey? Dan alhamdulillah saya harapkan semuanya boleh memahami tu. Sedikit dulu satu cabaran yang boleh kita ni belajar untuk siri pada kali ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada siri yang akan datang insya-Allah. Sehingga kini saja dulu.
rancangan Permata Iman untuk siarannya pada kali ini. InsyaAllah kita bersua lagi dalam episod yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.